Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan impak COVID-19 dan juga impak PKP penuh ataupun lockdown yang bakal kita hadapi ini kepada sistem ekonomi yang sedia ada, di mana kita akan bersama Dr. Muhammad Zaidi Mat Zamri yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Kewangan dan Perbankan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Malaya yang akan memberikan hujah-hujah berkaitan dengan apakah kesan yang kita sering takutkan ini, kesan kepada ekonomi kita dalam jangka masa terdekat dan juga jangka masa panjang. Terima kasih Doktor kerana bersama kami. Terima kasih Terence. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi Doktor. Terima kasih kerana kembali bersama kami. Kita telah pun dengar daripada Yang Amat Perdana Menteri sendiri bahawa beliau sebenarnya risaukan ekonomi sekiranya terpaksa melalui satu lagi PKP penuh ataupun total lockdown. Tapi telah pun sampai kepada situasi di mana kita perlu melakukan PKP penuh ini. Jadi apakah kesannya kepada ekonomi dalam jangka masa yang terdekat terlebih dahulu? Alright, baik. Terima kasih Terence dan terima kasih kepada tim Selamat Pagi kerana sudi menjemput saya. Pada umum mengetahui keadaan ekonomi Malaysia sekarang memang sangat rapuh ataupun parah. Daripada data sebaik-baik data sehinggalah kemerhatian rakyat biasa, rakyat marahin, memang ekonomi kita sangat rapuh sekarang ni. Jadi seperti mana proses pulihnya kita daripada sakit, lockdown ini akan merencatkan lagi pertumbuhan ekonomi kita, dan yang lebih kita takut, dia akan melumpuhkan lagi beberapa sektor yang sudah sedia tersungkur. Contohnya kalau kita lihat kepada PKP 1, kita lihat bagaimana sektor penerbangan dan pelancongan merupakan antara yang gulung tikar. Jadi justru sektor yang telah sedia tersungkur ni akan lebih, saya tak tahu nak menggunakan perkataan yang lebih bawah daripada tersungkur lah. Dan yang paling saya khawatirkan ialah golongan yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Yang ini usahawan mikro, seperti gerai-gerai di tepian jalan. Seperti kita tengok mulanya PKP ini, gerai-gerai di tepian jalan ni semakin bercambah seperti cendawan selepas hujan. Maknanya ekonomi kita memang sedang rapuh. Jadi justru jika tiada bantuan yang bersasar seperti mana di PKP 1.0, saya sangat khawatir mengenai nasib rakyat marahin yang biasa ini. Kemampuan kerajaan untuk menyampaikan bantuan-bantuan bersasar itu, sudah pasti kita dengar bahawa adanya sedikit kekurangan dari segi kewangan kita kerana percukaian pun terkesan akibat daripada PKP yang sebelum ini dan juga kesan daripada COVID-19 itu sendiri. Jadi bagaimana kerajaan mungkin mampu untuk menyampaikan bantuan-bantuan bersasar yang disebutkan Doktor tadi? Alright, umum mengetahui sekarang kita dalam keadaan darurat dan kita punya tahap hutang kita pada setelah diwartakan waktu COVID ialah 60% daripada kita punya KDNK ataupun GDP. Alright. So saya tidak nampak, saya nampak jalan yang keluar yang cepat ialah untuk menaikkan lagi kadar siling hutang. Walaupun tidak disukai oleh ramai, tapi itu ialah realitinya. Kita boleh lihat hutang kita iaitu bond ataupun sukuk kita ataupun Islamic bonds kita, pada penawaran kita dapati bahawa pelabur luar masih lagi minat terhadap kita punya bond ataupun sukuk. Alright. Jadi jalan keluarnya ialah untuk tingkatkan lagi kita punya kadar hutang supaya bantuan bersasar dapat diberikan. Lockdown tanpa bantuan ialah bagi saya adalah satu yang tidak kena, terutama sekali pada mereka yang telah hilang punca pendapatan. Sering kali kita mendengar juga bahawa pihak bank masih mencatat keuntungan meskipun kita berada dalam keadaan ekonomi yang disebutkan doktor tadi. Jadi adakah kita harus memberi satu tekanan kepada pihak bank untuk meluluskan satu lagi siri moratorium? Kalau digunakan bahasa Inggeris, dia seperti
between a rock and a hard place. Maknanya kalau ditelan mati mak, di luar pun mati bapa sebenarnya. Tetapi jika kita lihat kepada keuntungan sektor bankan misalnya, walaupun mereka memberi moratorium selama 6 bulan, 6 bulan bukan pendek, 6 bulan hampir setengah tahun. Jadi mereka sebenarnya masih lagi ada kemampuan. Kita harus memberi kredit kepada bank negara contohnya, disebabkan oleh krisis kewangan Asia pada tahun 98, bank negara mengambil langkah proaktif dengan menggabungkan bank-bank di Malaysia, jadi dan meningkatkan kadar kepatuhan terhadap undang-undang ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh bank negara. Jadi walaupun sebenarnya kita memberikan, walaupun bank-bank di Malaysia memberikan hutang, cuti hutang, bank loan holiday, mereka masih lagi mampu mencatatkan keuntungan. Jadi justru saya dengan rendah hati memohon supaya bank meneruskan bantuan bersasar walaupun tidak diberikan moratorium, iaitu meneruskan lagi payment holiday kepada golongan yang memerlukan. Alright, Terence? Satu ketika dulu kita telah dengar istilah windfall tax untuk syarikat-syarikat yang untung besar daripada pandemik ini. Meskipun tidak banyak syarikat yang untung dengan kadar yang berlipat ganda, namun ada pada ketika itu industri sarung tangan getah. Tapi kita juga dapat lihat hari ini ada kaunter yang mencatat keuntungan yang agak tinggi. Adakah windfall tax ini satu strategi yang sesuai untuk kita bangkit semula dan menambah jumlah percukaian negara? Alright. Pertama sekali adalah satu falasi untuk kita menyamakan peningkatan indeks saham dengan kemakmuran sebuah negara. Ada kaitan tetapi tidak saling hubung kait. Alright. So jadi walaupun orang membuat duit di pasaran saham, tapi tidak semestinya rakyat biasa terasa dengan kemakmuran daripada saham itu. Untuk main saham ialah orang yang perlukan kepada akses kepada pasaran saham. Tentu sekarang sudah ada aplikasi mobil untuk kita ke sana, tetapi begitu juga. Okey, poin yang kedua, untuk cukai durian runtuh, windfall tax. Alright. Contohnya Top Glove dan 4 Harta Lega contohnya yang mempunyai kilang sarung tangan getah. Mereka mengalami supernormal profit. Kita panggil sebagai supernormal profit. Maknanya keuntungannya luar biasa. 400 kali ganda daripada keuntungan mereka yang sebelum pandemik. Alright. Dan mereka hanya memberikan kurang lebih, saya tak pasti berapa dia punya nilainya, tapi jauh lebih kecil daripada keuntungan mereka dapat. Jadi justru saya menyeru kerajaan supaya mengenakan cukai durian runtuh ataupun windfall tax kepada industri yang mendapat keuntungan besar, bukannya keuntungan yang biasa-biasa, keuntungan supernormal profit ataupun keuntungan yang sangat-sangat besar, supaya dapat diagihkan semula kepada rakyat. Baik, Doktor, apa yang kita boleh belajar daripada negara-negara yang telah bangkit semula daripada lockdown di dalam khalayak masyarakat masing-masing? Kebetulan pula saya punya isteri merupakan salah seorang daripada petugas Barisan Harapan lah. Dia merupakan seorang pegawai perubatan. Jadi adalah penting untuk kita percaya kepada sains dan ahlinya. Alright, bukan percaya pada sains saja, tapi kepada ahlinya. Contohnya, apabila ahli yang memanggil kita supaya untuk memvaksinkan diri, kita yang tidak mempunyai, seperti ustaz yang sebelum ni so kita kena ikut cakap orang yang ada kepakaran. Alright. So contoh yang saya suka untuk sebutkan ialah seperti Taiwan, Vietnam, Mongolia. Kepatuhan mereka terhadap SOP dan kepercayaan kepada ahli-ahli sains. Alright. Jadi mereka juga menghidupkan daya usaha untuk menjaga jiran. Ini yang saya suka nak ni. Kalau dibandingkan PKP 1, 2, 3, kita punya kalau daripada kajian oleh Jabatan Perangkaan Malaysia contohnya, rakyat Malaysia yang bekerja sendiri hanya mempunyai 71.4% simpanan selama sebulan.
Ini PKP 1 sebelum pandemik. Alright. Dan 82.7% penjawat swasta mempunyai simpanan selama 2 bulan. So, apabila PKP 1, 2 dan 3 itu berturut-turut, mereka yang baru hendak berdiri semula akan mengalami masalah yang besar. So, justru bagi contohnya macam saya penjawat awam yang menerima gaji. So, kita boleh membantu. Apabila kita bercakap mengenai bantuan, kita selalu pergi kepada skala yang besar, maknanya kerajaan. Tetapi saya memanggil rakan-rakan saya, sahabat-sahabat rakyat Malaysia di luar sana yang mempunyai yang masih diberikan rezeki untuk menerima gaji yang tetap, untuk membantu rakan-rakan kita yang berniaga secara kecil-kecilan. Alright. Kita beli barangan jualan mereka tanpa diskaun, supaya kita dapat memenuhi apa yang kita sebutkan melalui tanda pagar selama ni, kita jaga kita. Baik, terima kasih doktor. Saya ingin bicara dengan lebih panjang, namun kita kesuntukan masa. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini.